Kamu kena cari dan kamu kena cari dia punya fokus daripada bahan. Kalau macam ni, dia cakap kamu ni pun kamu kena analisis satu-satu lah. Sebab tu kamu bila dapat soalan jangan terus jawab. Kalau macam ni, lagilah detail kamu kena tengok. Sebab kamu nak tahu fokus dia apa. Sebab dia tak bagi fokus. Dia hanya bagi tema ni. Ni kalau kamu terus buat, kamu nak hurai apa tentang penerbangan organ kalau kamu tak tahu. Dia nak tanya kepentingan ke, peranan ke, faktor ke, langkah ke. Betul tak? Ada ke dengan cikgu? Ada ke? Okey. Faham tak cikgu terang tadi fokus dengan tema tu? Jadi, jangan sangat-sangat digalakkan untuk kamu baca betul-betul soalan kamu. Okey? Baca betul-betul, tambah soalan macam ni kamu nak dapatkan fokus dari bahan grafik. Sangat penting. Okey, boleh? Ini soalan pendapat macam ni lah. Tadi tak ada masalah, tak ada format apa. Yang ni kita tengok seterusnya contoh-contoh soalan. Ada cikgu, apa yang ada? Okey, jadi ini bahagian B. Kalau bahagian B tak ada masalah. Cikgu nak modul tu boleh? Dah ada dalam grup Telegram. Kamu ada dalam grup Telegram? Nanti akan ada link dia. Okey? Okey, kalau untuk bahagian B, ini bawah satu tema lah, cikgu tunjuk terus lah. Kalau untuk bahagian B, dia akan bagi macam ni dekat kamu. Nampak ni? Huraikan. Itu Silvia dah bagi. Okey, hurai. Kalau macam ni, nampak? Bahagian B, dia akan bagi kenyataan macam ni lah. Dia akan bagi kenyataan macam ni. Okey, dia akan bagi kenyataan macam ni. Sama ada dari sumber metro ke, sumber dia. Okey. Macam ni dari sumber metro. Jadi dia suruh tanya, huraikan punca-punca penyakit kronik diabetes banyak memberi implikasi buruk terhadap kesihatan rakyat Malaysia. Jadi kalau macam ni dia dah bagi fokus dah, huraikan punca-punca penyakit kronik diabetes. Boleh? Jadi untuk soalan tema umum ni tentang kesihatan. Fokus dia punca-punca penyakit kronik diabetes. Boleh? Ini domain, nampak ni, ini domain awam lah. Kalau domain peribadi. Okey, untuk domain ni pula, cikgu apa ke benda pula domain ni. Kalau kamu dah belajar sebelum ni tak ada masalah lah. Domain ni terfokuskan soalan-soalan tu lah. Jadi kalau untuk domain ni, cikgu buat yang mana kamu tahulah. Jangan ambil soalan yang kamu tak tahu. Contoh kalau domain peribadi ni nampak. Bincangkan kepentingan. Domain tu tak perlu perenggankan. Kenapa tak perlu pula? Domain tu dia fokus kepada tajuk-tajuk soalan tu sahaja. Maksud kamu domain tu tak perlu perenggan? Dalam bahasa Melayu semua kena perenggan. Ni wajib. Yang ni wajib. Kamu janganlah cikgu domain pula. Jangan masalah dengan domain tu. Domain tu tentang soalan tu je. Jadi tentang bentuk soalan tu. Saya selalu pilih domain peribadi je sebab senang nak olah. Ya, kebanyakannya. Jadi kamu pilih domain-domain yang kamu tahu je. Tahu je. Okey? Kalau kamu fokus, cikgu pun galakkan kamu ambil domain peribadi lah sebab dia tentang diri kamu. Contoh kalau macam ni, bincangkan kepentingan menjaga kebersihan diri. Takkanlah kamu tak tahu kenapa penting jaga diri. Okey, boleh? Kalau domain pendidikan, kalau macam ni. Ini soalan yang kawan kamu tanya tadi. Berapa soalan pendapat, berapa soalan ni kan. Ni kalau macam ni, untuk soalan ni dua. Dia bagi satu je soalan fakta. Soalan berformat. Itu yang ni, dia tuliskan teks ceramah. Yang lain semua bagi pendapat. Semua suruh bagi pendapat kamu. Soalan fakta. Jadi, mudahlah.
Doa-doakanlah dari sekarang kamu dapat soalan macam ni. Tapi cikgu rasa kalau bahagian B mesti ada soalan pendapat, tak ada masalah. Bahagian A sahajalah yang kamu kena risau sikit. Tapi kalau kamu dah cover semua, tak ada masalah. Okey, boleh? Boleh? Okey, bagus. Inilah bentuk-bentuk soalan yang tak pernah tengok lagi tu. Yang akan untunglah siapa yang tak trial lagi. Dapat ilmu hari ni boleh praktikkan dalam percubaan nanti. Okey, kalau macam ni, masih dalam soalan fakta, huraikan pendapat, sekolah tentang sekolah selamat. Jadi kamu kena tengok, ni pun sama juga, dia tak bagi fokus, dia hanya bagi tajuk, kamu kena tengoklah daripada kamu punya bahan ni. Esok trial BM. Ni boleh gunalah hari ni. Ini sebagai ulang kaji kamu, bagus kamu seharian hari ni kamu ulang kaji BM. Okey. Seterusnya. Ada apa-apa nak tanya? Okay, cikgu nak, kalau untuk bahagian B tak ada masalah sebab dia domain-domain dia ni je. Cikgu nak tunjuk bentuk-bentuk soalan bahagian A ni. Okey, kalau macam ni bahagian A. Inilah yang cikgu cakap suruh kamu doa tu, bagi keluar pendapat tu. Ni email. Kamu dah belajar belum email? Jadi anda dikehendaki menjawab satu daripada email tersebut. Baca soalan betul-betul, dia bagi 2 email. Dia nak kamu jawab satu. Nanti cikgu kamu ajarlah tu. Dia nak ni anda dikehendaki menjawab satu daripada email tersebut. Dia bagi 2. Untuk soalan ni dia bagi 2. Kamu kena jawab salah satu daripada soalan ni. Jawab daripada email ni. Boleh? Sama dengan email BI ke cikgu? Cikgu tak pasti BI punya email macam mana. Okey, itu je yang boleh cikgu cakap. Cikgu kata sama tak sama pula. Habislah Cikgu Norsha lepas ni kena bank. Okey. Jadi panjang email samalah 150 dengan 200 perkataan. Ini yang cikgu risau untuk bahagian A ni. Dia ada banyak bentuk. Kalau macam dulu senang. Hanya keluar soalan pendapat. Tak payah risau. Tapi untuk batch kamu ada macam-macam bentuk. Jadi kamu doa-doalah bagi keluar soalan pendapat. Okey, ini contoh email. Jadi kamu kena jawablah. Nanti kita tengok contoh email macam mana. Contoh je lah. Cikgu tak boleh nak terang sedetail-detailnya. Jadi ini soalan email. Samalah domain ni untuk bahagian B. Kini kita sekali imbas je modul ni. Nanti kamu boleh buat latihan ni. Ni nampak rencana. Ni kepentingan nilai murni dalam kehidupan individu. Cikgu rasa macam domain peribadi ni cikgu tak naklah terus kata jawab je domain peribadi. Tak naklah macam tu. Jadi kamu ambil domain yang kamu rasa senang kamu nak kuasai. Nanti mana nak tahu domain peribadi dia suruh buat pendapat, dia suruh buat ceramah, sudah. Boleh? Sebab kalau domain peribadi dia letak suruh buat karangan pendapat, tak apa, tak ada masalah. Nanti domain peribadi dia suruh letak, dia tulis rencana, suruh buat laporan. Jadi masalah lah pula kalau kamu asyik fokus satu domain kan? Boleh? Betul tak? Domain ni semua pendapat kita kan cikgu? Domain ni, domain ni dia macam domain tajuk bawah domain tu. Contoh awam tentang apa. Macam cikgu tunjuk awal slide tadi. Kalau domain awam tajuk-tajuk dia tentang apa. Macam tu. Bukan semua pendapat kita. Kalau kamu kata semua pendapat. Okey. Khairul Aiman. Kalau cikgu tak menjawab dan cikgu salah faham dengan soalan kamu, betulkan cikgu. Okey. Domain-domain ni. Macam contoh domain awam. Dia ada tajuk-tajuk dia. Macam cikgu terang tadi. Di awal slide tadi. Jadi, setiap domain ni, soalan dia tak tentu. Tengok, kalau domain awam ni, tengok dia bagi suruh tulis rencana. Bukan soalan, maksud kamu pendapat tu, karangan pendapat ke macam mana? Kalau ni, kalau untuk domain peribadi ni, dia bagi kepentingan nilai murni dan kehidupan. Okey, betul lah. Bolehlah pendapat. Satu je, setakat ni satu je soalan berformat.
untuk domain. Boleh? Saya menjawab tak? Ni tak ada skema ke cikgu? Oh, faham. Maksud skema jawapan? Ada, tapi takkan cikgu nak bagi kat kamu. Skema jawapan selepas kamu buat, itulah jawapan dia. Tak ada. Kamu kan buatlah latihan ni. Okey? Okey, boleh? Okey, cikgu suka kalau kamu komen, oh panjang tu. Sebab cikgu rasa macam kamu betul-betul faham. Cikgu rasalah. Okey, seterusnya. Ini semangat patriotisme dalam kalangan pelajar. Ini biasa kalangan pendapat. Kamu kena cari. Peranan bahasa tak ada masalah. Ini pun huraikan pendapat. Ni kita tengok ni. Alah. Okey. Okey. Ini contoh lagi soalan. Ni dia resume. Ini soalan berformat SPM bahagian A juga. Okey, boleh? Jadi soalan resume kamu dah belajar belum? Resume. Cikgu kalau sajak baris kedua terakhir kan isi dia cikgu. Ya. Dah ke sajak. Ya. Domain ni selalu dekat kertas mana? Domain selalu dekat bahagian B. Resume ikut soalan tu lah. Soalan nak macam mana? Kertas 1 ke? Ya, kertas 1 bahagian B. Yang kita tengah bincang nanti. Lepas rehat nanti baru kita masuk kertas 2. Sekarang ni kita tengah di kertas 1. Buatlah sebagai persediaan kamu. Kalau tak keluar soalan pendapat. Habislah markah kamu. Okey, boleh? Jadi kalau untuk resume macam ni, sediakan resume diri anda yang lengkap bagi permohonan satu pekerjaan. Ini contoh soalan dia. Rasa ni resume kamu. Ni sajalah. Kamu jangan pula pergi tampal kamu punya gambar. Inilah resume. Contoh resume lah. Ni surat. Ada juga dia nak surat ni. Sebagai ni gambar maklumat di bawah ini menunjukkan masalah bekalan elektrik. Sebagai penduduk tertulis sepucuk surat kepada pihak berkuasa tempatan. Okey, surat. Kalau pihak berkuasa tempatan, surat kiriman rasmi ke tak rasmi? Boleh jawab cikgu? Okey, rasmi. Jadi, ini soalan dia. Jadi, inilah contoh dia. Dan kiriman rasmi. Itu pun boleh jadi kemungkinan keluar di bahagian A. Sebab itulah kamu kena bersedia betul-betul lah untuk bahagian A ni. Sebab bahagian A ni keluar apa-apa bentuk soalan pun, kamu tak ada pilihan, kamu kena jawab. Tak macam bahagian B. Bahagian B kamu kena ni buku contoh kalangan nilam ke? Tak. Kamu boleh Allahuakbar. Kamu boleh, cikgu tak promote Cikgu kalau kamu nak beli buku ni. Ada? Okey. Buku masterclass Sasbadi. Okey lah. Untuk cikgu suggestkan 2 buku lah. Untuk latihan kan kamu beli buku ni. Nampak tak? Kalau kamu nak buat. My Visa ni. Dia ada 2 buku. Buku A dengan buku B. Kalau My Visa ni latihan bagi cikgu lah. Cikgu tak ada promote nak paksa apa. Cikgu tunjuk sebagai kalau kamu nak buat latihan. Buku My Visa ni dia akan tunjuk kamu satu-satu. Okey. Dah jadi promoter buku pula. Okey, semua boleh pin untuk beli. Okey, semua boleh pin untuk beli ya. 2 buah buku ni lah yang cikgu rasa okey lah setakat ni. Kalau untuk ni, My Visa ni, kamu kena beli untuk My Visa ni, kamu kena beli 2. Ni buku B, dia ada buku A dengan buku B. Kalau buku B untuk sistem bahasa dan aplikasi bahasa.
pemahaman dengan pemahaman novel. Kalau buku A, karangan. Karangan dia akan tunjuk satu-satu lah contoh buat karangan. Okey, boleh? Selesai pasal buku. Kalau rujukan untuk semua, boleh beli buku ni. Buku yang tebal tu. Master class. Okey, boleh? Boleh cikgu teruskan? Okey, tadi itu resume Sasbadi ya. Untuk rujukan tu Sasbadi master class. Kalau untuk yang latihan MyVisa, ingat ada buku A, ada buku B. Okey. Seterusnya, ini contoh dia lah. Okey, tadi kita dah tengok email, soalan email, resume, ni soalan surat. Ni contoh penulisan email tadi. Ni dua, ni contoh dia. Samalah kamu kena buat panjang sikit. Macam ni. Okey? Ini contoh jawapan dia. Untuk email tadi. Cikgu, buku latihan BM yang mana yang bagus dan mana? Yang cikgu tunjuk tadi lah. Yang cikgu tunjuk tadi. Gelap lah. Boleh tak nak tunjuk buku? Kamera. Tak, sebab tadi tu ada muka. Tak ni dah gelap. Kejap, cikgu tunjuk sekali lagi. Bagi cikgu. Bagi cikgu. Ni buku ni untuk rujukan ada karangan semua. Buku teks itu penting juga. Itu buku teks. Dah tadi tanya. Buku teks. Buku teks kamu tak nampak cikgu. Kamu tak nampak cikgu yang cantik ni? Tak ada lah. Ni nampak tak? Nampak tak? Ni jangan kata cikgu pergi paksa mak dengan ayah suruh beli buku rujukan pula. Macam cikgu Norsha suruh siap kamu. Jangan cakap cikgu ni, cikgu tunjuk sebagai Allahuakbar. Sasbadi cikgu Nilam. Nilam apa? Ni nampak tak? Nampak. Okey. Jadi ni buku boleh screenshot lah. Yang cikgu rasa okey. Sebab kenapa cikgu rasa? Sebab kenapa cikgu rasa okey? Dia berdasarkan tema dalam buku teks kamu. Yang cikgu bagi ni semua berdasarkan tema dalam buku teks kamu. Contoh apa dah? Ya, contoh. Banyak jenama semua molek kalau buat agak. Kalau rajin semua jenama elok. Nampak di atas ni. Kan? Di atas ni dia ada tema. Dia mahu dia tak berapa nak. Okey, sekejap ya. Banyak jenama semua molek kalau buat juga. Ya. Kalau cikgu prefer cikgu guna dua tu lah. Kalau latihan untuk MyVisa ni lah. MyVisa ni okey. MyVisa ni kalau kamu nak beli, ingat dia murah MyVisa ni RM6.50 sahaja. Tapi kamu kena beli dua sebab dia asing-asing. Dia buat buku A dengan buku B. Okey, sekejap ya cikgu nak tunjuk kenapa buku ini yang cikgu suka lah. Sebab cikgu suka cari buku rujukan yang berdasarkan buku teks. Sebab untuk batch kamu akan keluar soalan dari buku teks. Sekejap ya. Atau mouse ke? Sekejap ya. Sekejap cikgu. Jadi kalau buku rujukan yang cikgu tunjuk tu dengan buku latihan yang cikgu bagi tu, yang cikgu tunjuk tu, semua tu dah ikut tema dalam buku teks kamu. Jadi kamu kena ikut tema, dah tengok buku teks kamu, sebagai tambahan kamu tengoklah buku rujukan dengan latihan yang cikgu cadangkan sahaja, bukan cikgu suruh beli. Sekejap
Okey, ada apa-apa nak tanya tak sementara itu? Okey, ada apa-apa nak tanya? Boleh ke? Sunyi je. Yang tebal tadi berapa? So far tak ada. Okey, kejap cikgu tengah uruskan masalah teknikal. Yang tebal tu RM30. 29.9. Kalau cikgu tak apa, yang rujukan ni tak nak beli. Kalau yang rujukan ni dia sekali dengan karangan. Contoh-contoh karangan. Sebab tu ada tebal. Kalau ni latihan sahaja. Cikgu tak buat. Kamu tanya cikgu tunjuk. Cikgu tak paksa suruh beli ke apa. Ini yang baik untuk cikgu. Kalau kamu rasa buku lain baik, gunalah buku lain. Tak ada pas. Cikgu cadangan sebab kamu tanya tadi. Okey, kenapa buku ni cikgu suka? Sebab nampak ni. Dia ada tema sama dengan tema dalam buku teks kamu. Jadi cikgu suka buku yang bertema dalam buku teks kamu lah. Maknanya soalan memang dia ambil dari berdasarkan tema-tema dari buku teks kamu. Senang. Okey, boleh? Betul? Betul. Cikgu memang betul. Kalau cikgu salah, tak adalah cikgu dekat sini. Rasanya lah. Okey, boleh? Okey, itulah. Okey, berbalik ni pun email juga. Kita tengok contoh-contoh je lah. Ini kalau macam ni, satu kertas cadangan. Nampak? Di mana boleh dapat tu cikgu? Ni cikgu beli dekat Popular. Popular. Kedai buku Popular. Cuba kamu cari dekat Popular atau kamu search dekat Shopee ke? Ada juga. Tapi kalau MyVisa ni, kalau kamu beli sangat bagus sebab dia dah guide. Macam mana? Bagi tunjuk ajar satu-satu. Okey. Kita berbalik. Kita boleh tak kita berbalik-balik kepada berbalik-balik. Kita kembali kepada soalan-soalan karangan kita ni. Okey? Okey. Jadi tulis satu kertas cadangan. Kalau ni kertas cadangan, dia bagi macam ni, pencarian penternak jaya muda tapi tak semua Popular ada. Betul. Cuba kamu cari dekat Shopee. Okey, ini kertas cadangan. 150 hingga 200 patah perkataan. Ini contoh kertas cadangan lah. Jadi sebab itulah cikgu walaupun 150 hingga 200 patah cikgu di Selangor. Kalau cikgu dekat Selangor, cikgu suka Popular dekat IOI Puchong dengan Sunway Pyramid. Kalau Selangor, kamu kalau dekat Shopee ke je. Kalau siapa yang dekat Selangor, cikgu suka kedai buku Popular IOI Puchong dengan IOI Puchong, Starling dengan Sunway Pyramid. Itu cikgu suka. Damansara. Damansara pergi Starling. Starling ke Paradigm Mall. Tak, cikgu bagi tahu sebab cikgu kawasan lain cikgu tak tahu yang mana ada dalam Selangor ni lah. Ada. Kalau kawasan yang cikgu boleh cikgu bagi kedai yang cikgu pernah pergi dan cikgu tengok koleksi buku dia lah. Kamu boleh tengok. Antara Popular sebab besar sikit kat situ. Kalau Popular lah. Kalau pergi tak ada, mungkin buku tu tak ada. Nanti cikgu marilah Kelantan rumah saya. InsyaAllah boleh. Cikgu adalah abang ipar cikgu orang Kelantan. Okey. Okey, ada apa-apa lagi? Okey, bolehlah kita buat sekejap. Mungkin kamu dah boring panjang sangat ke. Memang agak panjang, cikgu tahu. Tapi itulah sebab kamu memang kena tahulah benda ni. Tak bolehlah cikgu nak ni kan. Okey. Ada apa nak tanya? Ada apa nak tanya? Okey, ini untuk soalan kertas cadangan. Jadi, cikgu sambung balik ayat tadi. Walaupun 150 hingga 200 patah perkataan, bagi cikgu sangat risau sebab cikgu risau soalan bahagian A ni tak keluar soalan pendapat. Sebab kamu kena fokus kepada soalan berformat.
Jadi bila berformat ni cikgu rasa kalau kamu dah kuasai, bagus, tahniah. Cikgu risau yang tak kuasai ni. Nanti kamu akan hilang banyak markah dekat format-format dia. Faham tak? Boleh? Boleh ke? Cikgu dah kehilangan. Okey, cikgu tak kehilangan lagi. Okey, terima kasih. Okey, ada lagi? Ada. Okey, boleh. Okey, semua boleh. Macam ni lah kertas. Contoh kertas cadangan. Jadi susah ke tak bahagian A? Tak susah. Tak susah kalau kamu kuasai semua. Sekurang-kurangnya soalan berformat ni, kalau kamu tak nak buat, kamu tahu format dia pun tak apa dah. Okey? Untuk soalan berformat ni, ingat kalau kamu tak nak buat, kamu salin balik dari mana-mana buku rujukan, kamu tahu format dia. Itu pun tak apa. Nanti kamu baca soalan, sekurang-kurangnya kamu tahu format. Okey? Ini dia tulis rencana. Kamu bersyukur tau, kertas soalan kamu pun cantik. Cikgu dulu. Okey. Kertas soalan kamu sekarang banyak gambar, banyak macam-macam lah. Jadi ada senang, ada pro and contra dia lah soalan kamu. Okey, tahu format, tahu buat tu okey, tapi takut tak sempat habis. Jangan tulis 2, 3, 4, 5 muka surat. 150 hingga 200 perkataan sahaja. Boleh. Ini rencana. Rencana pun boleh jadi salah satu soalan yang akan keluar di bahagian A. Banyaklah format bahagian A tu. Kalau kamu ingat balik cikgu tunjuk tadi di awal slide, macam-macam. Jadi, okey, buku teks kamu perasan tak ada QR code ni? Okey, kalau kamu nak dapat maklumat, kamu scan je QR code tu. Banyak sangat. Dulu mungkinlah tak popular sangat QR code ni. Tapi sekarang sejak PKP, sejak COVID ni, semua berdasarkan atas talian ni, sangat popular QR code ni. Bagi cikgu payah kertas 1 ke kertas 2 BM? Kertas 2. Kertas 2 lah. Sebab kertas 1 tak ada masalah cikgu rasa. Kertas 3 dengan kertas 4 tak ada masalah cikgu rasa. Kamu dengar je. Dengar dengan bercakap. Melainkanlah kamu tak boleh. Ya. Okey cikgu, okey. Kenapa cikgu kata kertas 2? Sebab tadi kawan kamu cakap bagi cikgu. So cikgu bagi pendapat tentang pendapat cikgu lah. Kertas mungkin orang dah kuasai tata bahasa, prosa tradisional, semua-semua tu, mereka kata senang lah kertas 2. Kalau orang yang tak kuasai lagi, mereka kata susah lah kertas 2. Cikgu rasa susah sebab dia banyak pelajar tak kuasai tata bahasa, prosa tradisional, pemahaman. Ikut, tak kisahlah mana senang, mana susah. Jadi apa-apa pun kamu tetap kena jawab. Okey? Kita berbalik kepada ni. Okey, ini rencana yang kamu kena. Novel susah kau rasa? Ya, novel senang. Novel tak susah, novel paling senang. Okey. Boleh cikgu teruskan? Okey, cikgu terang sekali lagi. Kalau kamu jumpa QR code dalam mana-mana buku teks kamu, tolong scan. Itu maklumat tu. Okey? Kalau kamu beli buku latihan pun macam buku ni pun ada QR code dia, kamu scan. Sebab banyak orang guna QR code sekarang dalam buku teks. Cikgu lupa tekankan dulu masa sejarah hari tu. Sebab sejarah pun banyak juga. QR code kamu boleh scan, kamu akan dapat maklumat dari situ. Bergunalah, sangat berguna. Kamu scan je. Sekarang semua boleh scan QR code kan? Loh ni kan moden ni cikgu. Ya. Tak cikgu pesan sebab kamu ni memanglah moden tapi bab-bab nak membaca, cikgu rasa kamu tak moden lagi. Baca WhatsApp group, baca status itu moden. Kalau bab-bab belajar semua jadi tradisional. Betul tak apa cikgu cakap? Kan? Gelak besar.
Ni moden lah sekarang. Kalau contohlah dia kena scan QR code apa-apa kat Insta. Confirm buat. Cuba dekat buku. Tak tahulah cikgu ada ke cikgu, betul tak? Ni kalau cikgu tak bagi tahu, ada ke cikgu QR code dalam buku teks? Ada tak? Terlintas macam tu. Baik dengan aku. Tengok. Cikgu tahulah kamu. Okey. Okey. Seterusnya. Ni tak kisah mana-mana QR code dalam buku yang kamu rujuk, scan lah. Banyak ilmu yang kamu dapat nanti. Okey, ini kita berbalik kepada contoh soalan rencana. Okey. Ini salah satu lagi bentuk rencana. Walaupun 150 hingga 200 sahaja, tapi nampak pelbagai soalan dia akan tanya. Pentingnya mungkin dalam 2 atau 3 kali cubalah kamu buat setiap format karangan. Karangan berformat. Pendapat cikgu tak risau. Yang cikgu risau ni berformat ni. Okey, ini contoh-contoh dia. Pendahuluan, isi-isi penting. Dia sama dengan karangan pendapat. Cuma karangan yang berformat ni dia ada format dia. Itulah. Kat mana nak letak tajuk, kat mana nak letak tarikh. Yang ini kalau huraikan pendapat ni senang. Kesan penggunaan gadget kepada anak kanak-kanak. Dia dah bagi tema, dia dah bagi fokus kesan. Jadi tak ada masalah lah. Kamu tinggal tengok, baca kalau ada isi, kamu boleh guna dalam. Kalau salah format tu lah, ya. Kalau salah format, salah, tolaklah markah sebab tu yang cikgu risau. Nanti kamu dah isi, tak ke mana. Format lagi, berapa je dapat. Tak salah. Kamu akan kurang markah dekat format. Kalau isi kamu okey, dapat markah dekat isi. Lagi satu yang cikgu tekankan, apa sahaja kamu tak tahu, apa pun jawab sahaja. Jangan tinggal kertas kosong. Okey? Boleh? Saya rasa paling susah macam rencana. Ikut orang lah, ikut orang. Ada yang rasa semua susah pun ada. Kalau cikgu, semua susah. Adalah cikgu gurau je. Okey, boleh. Ada apa nak tanya tak? Ini ini apa? Okey, ini kesan biasa karangan pendapat. Ada lagi tak? Ni terus bahagian B lah. Ini contoh bahagian B tadi. Yang ni cikgu tak share sebab cikgu dah tunjuk modul tadi. Semua ada dah lengkap dalam modul kamu. Cuma kamu tinggal buat je. Ni teks syarahan. Jadi penting tak penting memang penting lah karangan berformat buat masa sekarang. Sebab kalau kamu tak jumpa karangan berformat dekat bahagian B, kamu akan jumpa di bahagian A. Okey, ada apa-apa setakat ni? Ada apa-apa tak setakat ni? Nak tanya? Tak ada. Okey, faham okey, sekejap Okey. Kita quiz sikit boleh? Kita quiz sikit boleh? Sebab cikgu rasa. Okey. Okey, kita regang-regangkan otak kamu dengan berkuis seketika secara lah macam biasalah. Cikgu selalu bagi ni. Nak kuisi. Sekejap ya. Cikgu bagi link. Buku rujukan kat slide tu apa namanya ya cikgu yang cikgu tunjuk tadi? Saswadi. Saswadi Masterclass. Sekejap Saswadi Masterclass. Ni kita buat quiz sikit. Senang je. Untuk tenangkan hati kamu. Dah cikgu dah banyak bercakap dah. Cikgu ejaan Sayogia. Macam tu cikgu. Sayogia.
Betul? Sayogia. Kamu tengah buat karangan ke? Okey. Okey. Okey, jap cikgu share link. Kita buat live. Relax-relax sekejap. Sebab rasa macam ni. Cikgu pun rasa berat, apatah lagi kamu. Okey. Okey, boleh nampak tak link? Okey, boleh masuk 51 orang. Okey, Silvia. Okey. Boleh masuk. Mana link? Okay, ini soalan tentang tak ada apa pun, tentang format je. Kalau kamu salah siap. Ni cikgu bagi link, tak nampak ke? Ada kawan kamu dah masuk? Link ni cikgu bagi. Dapat tak dekat ruangan chat? Tak ada. Line code. Sebab ada kawan kamu dah boleh masuk. Arul. Ni kita sekejap kita. Cuba masuk ataupun dah okey. Kamu nak masuk melalui ikut pun boleh tu Okey. Masuk dulu. Okey, tunggu kawan-kawan kamu masuk. Okey, dah 9 orang masuk. Okey lagi. Ting. Kamu letaklah nama kamu betul-betul boleh cikgu sebut. Ni apa nama? Jangji, Zahidi, Sylvia, Aziz, Safan, Arul. Ting, Puvanish, Pumina, Amna. Okey lagi? Lagi. Ada lagi tak nak masuk? Kamu dah mengantuk, kita cergaskan sedikit otak kamu. Okey, 14 orang lagi. Kita ada 40 dah turun. Okay, jangan risau salah ke apa ke, kita saja je nak refresh. Macam mana kita nak refresh kita punya kepala kan? Cikgu tak boleh tengok kamu. Okay, tunggu kawan-kawan kamu masuk jap. Okay, I'm Iskandar. Lagi. Okay, kita tunggu dalam 25 ke? Dia nak masuk lagi, ada masalah lain ke? Ada lagi tak? Cikgu tunggu dalam 2 minit. Okey. Balkis. Okay, ada lagi? Ke yang tengah. Okay, cikgu tunggu dah. Masuk. Okay. Masuk. Okay, 30 orang cikgu mula. Okay. Sebelum tu ada apa-apa nak tanya? Tak ada Ni senang je ni. Ni tentang format sahaja. Pagi tadi tentang karangan, ni tentang format sahaja. Sebab cikgu dah terangkan format tadi kan? Tak I ke tak ada? Takkan I kan cikgu pula. Ya, ada nak tanya ke? Okey, boleh cikgu mula
Okey, cikgu mulakan Senang je kan soalan? Oh, ada yang salah. Banyak tak tahu format Ya, dia merangkumi semualah yang cikgu terang dari pagi tadi. Bukan karangan je. Tanya Ting-Ting. Apa nama Ting-Ting ni? susah ke? Baru masuk. Pasal masa tak tahu. Sekarang dah tahu dah. Abang kita tengok balik jawapan betul, jawapan salah.
yang baru masuk juga. Okay, yang mana dah siap, boleh chill otak dulu sementara tunggu kawan-kawan kamu masuk. Masuk pula, siap. Kamu boleh tengok modul-modul. Kamu tengok modul tadi, kok ada soalan ke? Tak jelas di mana-mana. Kita bagi peluang kawan-kawan kamu jawab juga. Modul di mana dalam Telegram? Cikgu untuk hari ni cikgu tak fokus untuk kertas 3 dengan 4 tau. Cikgu hanya kertas 1 dengan 2 sahaja. Sebab bagi cikgu tak ada masalah kok kertas 3 dengan 4 tu. Yang mana dah siap, kita tunggu sekejap kawan-kawan kamu yang baru masuk. Mungkin dia ada masalah lain ke tadi. Kita tunggu je 3 orang. Siapa ni? Rani, Dini dengan Nur Alia. Kita bagi peluang je mereka jawab. Yang lain boleh tengok modul dulu. Ada. Banyak kuis. Nak apa? Cikgu ada buat satu kuis tu 50 soalan. Kamu jawab nanti. Saya jawab 2 kali sebab betul-betul mau pasal format. Oh boleh. Jawab je lah kali-kali pun. Kejap nanti lepas habis ni, cikgu buat sebagai latihan. Cikgu link, cikgu pastekan dekat ruangan chat tu, kamu boleh save link tu. Nanti bila-bila kamu free, kamu boleh jawab. Tak, cikgu tahu kamu tak didedahkan dengan semua sebab kamu tak peperiksaan lagi. Kalau belajar secara fizikal senang. Tak kira yang tak masuk kelas lagi. Tahu. Ini dengan Puteri Maisarah ni sedang menjawab ke? Baru masuk hari ni. Okey. Nanti kita tengok balik soalan-soalan ni. Jangan risau sampai ke petang nanti cikgu ada 100 quizzes. Okey, yang mana baru masuk tu, nanti jangan marah kalau nanti cikgu endkan tau. Sebab kawan-kawan kamu dah jawab kebanyakannya habis. Jawab dulu yang mana ni. Okay, yang lain boleh tengok modul dulu. Kod-kod ada soalan. Terbaca tengok soalan A. Macam tu ke, ter A ke, ter O ke, ter tak tahu ke. Boleh tanya sekarang. Sementara tunggu lagi kawan kamu ni 4 orang. Nak tanya dekat ruangan ruang soalan ini. Apa tu? Ayo.
jawab kamu. Apa kamu cakap tu? Nanti sharing quiz lagi cikgu. Ya. Cikgu rasa kamu boring tu cikgu share lah link quiz. Biarlah kamu boring pun kamu dapat ilmu. Ya. Lepas ni kita 12.30 rehat kan? 12.30 rehat. Sampai 1.30. Lepas tu lah. Yang mana dah siap tu, tengok balik modul. Kod. Ada yang tak tahu ke? Sebab lepas rehat lah cikgu masuk kertas 2. Tunggu je kawan-kawan kamu. Okey, sementara tu ada apa-apa yang lain nak tanya? Soalan biasa-biasa saja. Apa lagi kelemahan kamu? Cuba kamu share dengan cikgu. Ada tak? Tak ada Bahasa klasik. Ya. Lepas rehat. Cikgu tengah rekod ke? Ya. Ya, selepas rehatlah sekarang lagi 15 minit, 12.30 kita akan rehat. Tak apa, nanti cikgu tunjuk. Sekali imbas lah. Sementara nak tunggu. Ni cikgu bagi peluang dekat kawan-kawan kamu, mungkin ada masalah tadi line ke apa ke, bagi nanti kita tengok ni format, markah format. Habis pukul berapa cikgu? Habis pukul 5. Selepas pukul 12.30 kita rehat. 1.30 kita akan mula balik. Lepas 1.30 cikgu akan bincang kertas 2. Jadi kita akan tengoklah bahagian morfologi, sintaksis. Nanti video ni akan diberi dekat kamu, video rekod ni. Okay, tunggu Nordin. Siapa tengah jawab lagi? Tinggal Nordin ni. Telegram, dekat Telegram ada. Dia akan di-sharekan. Jangan risau. Minggu depan ada pula ke cikgu kelas ni? Oh, untuk sejarah. Wah, harap ada keluar BM esok. Ya, kamu tunggulah. Untuk sejarah cikgu tak pasti sebab cikgu tak ada. Cikgu sampai minggu ni saja. Cikgu ambil tender 2 minggu je. Minggu ni dengan minggu depan dengan minggu ni. Minggu depan dah tak jumpa dah cikgu. Dan terus-terusnya lah. Ya, amin. Cikgu, untuk sejarah cikgu tak pasti. Sejarah cikgu suruh kamu cover je buku teks kamu, tak ada confirm. Kamu cover buku teks kamu, cover modul-modul cikgu bagi tu, insya-Allah tak perlu kamu rujukan dah kot. Nordini ni masih jawab ke? Sekurang-kurangnya esok. Okey, cikgu end kan Ni ada masalah. Okey, ada apa lagi nak soalan tanya? Okey, tahniah kepada Ting-Ting, Rani, Amelia. Okey. Jadi, untuk banyak yang dapat 100% cikgu buku rujukan sejarah cikgu guna. Cikgu tak guna buku rujukan sejarah. Sebab tu dalam sejarah cikgu tak tunjuk buku rujukan. Sejarah cikgu tak guna buku rujukan. Lagi, ni kita kelas BM. Okey, tahniah siapa yang banyak juga yang dapat 100%, maknanya kamu tahulah tentang format. Okey, kita tengok sikit. Soalan apa yang banyak yang kamu salah tu? Ya, sejarah dengan buku, ya. Sejarah cikgu tak berani cakap, tapi kalau kamu nak beli ke terpulang. Kalau kamu tak ada buku form 4 pun, kamu boleh download kan dekat Dilema. Untuk buku form 4, cikgu rasa untuk sejarah tak ada masalah.
Kamu tengok je buku teks kamu. Mungkin sejarah kalau kamu nak beli tak payahlah beli buku cikgu rasa. Tak payahlah beli buku rujukan. Beli je buku latihan. Sebab sejarah kena banyak latihan. Okey, ada lagi? Cuba tanya pasal BM pula. Cikgu saja. Okey. Ada apa nak tanya lagi tak? Respon cikgu. Anak-anak saya. Okey, baik cikgu. Okey, lagi. Okey, kita tengok sikit. Dah terbeli. Tak apa. Cikgu cakap macam tu sebab ada yang tanya. Yang dah beli tu tak apalah, gunalah. Cikgu jawab berdasarkan apa yang cikgu rasa ni lah. Okey. Inilah instrumen soalan dia. Ada berapa? Berapakah bilangan ujian BM SPM yang perlu diduduki oleh calon SPM pada tahun 2021? Ramai tak jawab 4? Okey, boleh bagi tahu tak cikgu, kita ulang kaji sikit. Ada 4 paper. Ada 4 kertas. Kertas yang pertama. Kertas tentang apa? Boleh respon cikgu? Karangan. Okey, karangan. Okey. Ni kita ulang kaji sikit ya. Okey. Jadi ramai tak jawab 4? Kertas 2, 3. Okey, kertas 2 apa? Kertas 2 yang ada 3 bahagian tu. Ya. Kertas 2 kamu kena ingat ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B, bahagian C. Betul. Kertas 2 tata bahasa bukan sistem apa? Sistem bahasa. Lepas tu pemahaman, lepas tu rumusan. Okey, kertas 3 bertutur. Okey, yang mana ada tu? Boleh rujuk di ruangan chat. Kawan-kawan kamu sedang yang mana masih tak tahu. Oh, aku ada kertas 3 ke? Oh, aku ada kertas 4. Kertas 3. Okey, kertas 4 mendengar. Kertas 3 ujian bertutur. 3 dengan 4. Kertas 3. Okey. Okey, jadi boleh kita sama-sama ulang kajilah. Kamu juga yang menjawab tu, kamu ulang kaji untuk diri kamu dan kamu juga memberi ilmu kepada rakan-rakan yang lain. Okey, soalan kedua, sebab ada yang salah, kita tengok ni kamu boleh tanya tentang format dekat cikgu. Berapakah jumlah markah karangan bahagian A? 30 ke 100? Salah ni. 30. Okey, cikgu minta maaf, cikgu tak faham ni. 30 markah. Salah tanda. Okey, 30 markah. Betul. Betul. 30 markah. Okey. Karangan respon terbuka pula. Sebanyak berapa markah? 70 markah. Okey, betul. Soalan rumusan di bahagian C. Okey, ini yang mana tak dapat masuk tadi, yang ada masalah ni cikgu ulang baliklah. Soalan rumusan di bahagian C. Okey, dalam karangan respon terbuka, berapakah jumlah maksimum jumlah patah perkataan yang ditulis oleh calon? 500 patah perkataan. 200 patah perkataan untuk bahagian? Jawab cikgu, 200 patah perkataan untuk bahagian A. Okey, terima kasih cikgu, doakan yang mana ada ni semua dapat A nanti. Okey, seterusnya. Dalam karangan respon terhad pula, amin. Okey, anda boleh. Dalam karangan respon terhad pula, berapakah jumlah patah perkataan yang boleh ditulis oleh calon? 150 hingga 200. Okey, kurang dari 200, betul. Kalau 200 dulu, kalau terminal punya format 200 hingga 250. Tapi kamu dah kurang sikit dah, 150, 200. Tapi pelajar dah 150 dengan 200 terlebih pula. Tak cukup lah cikgu, banyak pula idea. Yang 350 tu banyak sangat pula. Cikgu pun tak tahulah. Susah betul nak memuaskan hati manusia kan? Okey, boleh ke setakat ni? Kita sekali imbas lah. Okey, berapakah markah yang diperuntukkan untuk soalan rumusan? 30 markah.
Okay, cikgu bila rumusan nanti? Kalau kamu stay sampai cikgu ikut flow, ikut susunan dalam exam lah. Cikgu terang dekat kamu. Okay, berapakah isi-isi tersurat dalam satu perenggan isi rumusan? 8. Okay, dalam isi rumusan nanti 8. Tapi tak kisah. Dia ikut fokus. Okay, jenis soalan tata bahasa ni. Menulis ayat. Ini lebih kepada kertas 2 lah. Jenis soalan tata bahasa aspek sintaksis. Menukar ayat. Ini masalah yang kita akan bincang nantilah. Okay, jumlah markah bagi soalan novel 10 markah. Bahasa Melayu standard dan aspek peribahasa ditanya dalam kertas soalan 2. Okey, ini sama tadi. Unjam mendengar, kamu dah jawab tadi. Tekanan dalam kertas 4. Ingat pertama karangan, esei. Kedua, kertas 2, esei. Sistem bahasa, prosa tradisional, novel, rumusan. Ketiga, ujian bertutur. Dan yang keempat, ujian mendengar. Dia sama macam bahasa Inggeris. Kalau kamu nanti, kamu kena ambil muat untuk masuk U. Dia sama dengan U. Muat itulah, cuma dia dalam bahasa Melayu. Muat itu exam bahasa Inggeris. Okey, jadi jumlah, ini yang penting ni. Jumlah markah bagi semua ujian BM. Kertas 1, 2, 3, 4 semuanya adalah 300. Okey. Ada apa nak tanya tak? Setakat ni boleh ke anak-anak saya risau jadi SPM? Oh, kamu risau, cikgu yang mengajar ni pun risau. Okey, ada lagi? Kita ada lagi. Sebelum kita rehat, ada yang baru masuk ke? Cikgu ulang balik format tadi. Cikgu kalau kita tuliskan, ya. Dia tak potong markah, dia tak baca terus. Kalau macam cikgu, sebab kalau terlebih dari 200 kena potong markah ke? Kalau lah contoh kalau lah contoh. Kamu letak lebih patah perkataan, yang belakang tu contoh isi kamu letak dekat lebih pada 200 tu, dia dah tak baca dah. Dia bagi markah sampai 200, pemeriksa bagi markah sampai 200 patah perkataan sahaja. Lagi? Ada apa lagi nak tanya? Jadi sangat penting kamu itulah kamu kena biasakan juga 150 hingga 200. Sebab nanti kamu tolak markah. Sebab bahagian kertas 2 dah banyak lagi nak potong dah markah. Okey, boleh? Ada apa-apa nak tanya? Okey, ini yang format tadi. Cikgu, kalau penanda wacana dikira satu kan walaupun dia ada 3 perkataan? Ya. Jumlah patah perkataan, ya. Penanda wacana, alamat, kata nama khas, walaupun dia panjang macam mana pun satu perkataan. Pemeriksa kira ayat satu-satu, ya. Pemeriksa, cikgu berapa markah minimum kertas 1? Lebih dari 70, 30, 100. Mungkin dalam 60 ke atas lah. 60% kertas 1 kamu dapat 60 sebab lebih pun tak apa, 70 pun tak apa untuk kertas 1 sebab cikgu risau kamu hilang banyak markah dekat kertas 2. Buatlah kertas 1 sebaik mungkin. Sebab kertas 2 tak boleh nak tolong, boleh kalau kamu dapat skor. Sebab kamu akan dah banyak markah hilang dekat data bahasa sintaksis macam tu. Tapi semua tak mustahil. Ingat cikgu, semua tak mustahil. Kalau kamu dah kuasai. Apa ni? Kata ganda satu perkataan juga kan? Ya. Kata yang ada bersempang contoh. Perempuan-perempuan, anak-anak. Apa lagi? Kata ganda.
Yang ada sempang lah, yang dua perkataan, tak semestinya katakan lah. Contoh nak merujuk benda tu banyak, semua dikira satu perkataan. Nanti tambah kata 3 dan 4 dengan 4. Ya. Peribahasa satu perkataan. Nanti tambah kata 3 dengan 4. Ya, exam lah. Hari ni cikgu terang 1 dengan 2 sahaja. Sebab dia ujian bertulis. Cikgu doakan kami semua cemerlang. Ya, cikgu sentiasa doakan pelajar-pelajar cikgu. Sebab itulah cikgu ada dekat sini hari ni untuk bantu kamu. Jadi, cikgu, macam cikgu cakap, semua ni insya-Allah akan dapat A. Macam cikgu cakap, cikgu boleh bagi segala, okey, yang siapa yang nak screenshot format ni boleh. Cikgu boleh bagi segala macam cara. Cikgu-cikgu kamu boleh bagi segala macam cara. Tapi kalau kamu tak ada usaha, tak ada guna lah. Boleh? Bagilah tips macam mana pun. Okey, sayang kamu juga. Walaupun cikgu tak kenal pun kamu, tapi semua pelajar-pelajar cikgu, semua cikgu doa lah. Sebab kamu dah dapat ilmu daripada cikgu. Amin. Okey, kamu boleh screenshot ni. Ni respon terbuka. Ni format untuk respon terbuka tadi terhad. Dah screenshot ke? Ada lagi nak tanya? Tentang kertas satu, ada. Amin. Okey. Jadi, ingat untuk sebelum kita ni, untuk kertas satu, kamu dapat je soalan analisis soalan tu. Apa tema dia? Apa fokus dia? Okey? Lepas tu, cuba dah kamu dapat tema, dah kamu dapat fokus. Kamu tulis satu kertas tu, kamu tulis maklumat apa yang kamu ada tentang tajuk tu. Cikgu sangat tekankan, kamu buat je rangka dulu. Tak buat rangka penuh pun, buat apa maklumat kamu tahu tentang peribahasa ke, ungkapan tokoh ke, tulis je atas satu kertas asing. Supaya nanti bila-bila kamu buat di pertengahan karangan kamu, kamu boleh guna. Okey, ada apa nak tanya? Dah 12.30, kita boleh rehat. 1.30 kita mula balik untuk kertas 2. Okey? Kalau tak ada apa-apa, boleh rehat lah. Kita jumpa selepas 1.30 nanti. Jangan tak ada orang pula. Okey. Selamat tengah hari makan semua.